Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sehat? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Adik-adik mesti pernah dengar kan nasyid yang Ustaz Mi nyanyikan tadi? Kan? Mesti adik-adik boleh teka punya lah apa yang Ustaz Mi akan ajar adik-adik pada hari ni. Dan adik-adik boleh tengok di background di belakang Ustaz Mi ni, background apa ni? Mesti dah ada dalam kepala adik-adik apakah tajuk yang Ustaz Mi akan ajar adik-adik pada hari ni. Perkongsian Ustaz Mi bersama adik-adik tentang agama kita, iaitu agama Islam, insya-Allah adik-adik. Jadi adik-adik dah sedia? Apakah tajuk kita pada hari ni? Cuba jawab dulu. Ya, ramai-ramai jawab. Pandai, alhamdulillah. Itulah tajuk kita pada hari ni adik-adik, iaitu haji dan umrah. Adik-adik boleh buka buku teks sekarang, dia ambil buku teks, jadikan dia sebagai rujukan kita pada hari ni untuk sama-sama kita belajar dan berkongsi tentang tajuk kita pada hari ni, iaitu haji dan umrah. Dah ambil adik-adik? Dah ambil? Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah adik-adik dah bersedia? Jom kita mulakan. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 bidang fiqh pada hari ini, iaitu pelajaran yang ke-13. Tingkatan 4 pelajaran yang ke-13, dan tajuk kita pada hari ini adik-adik ialah haji dan umrah. Haji dan umrah. Dan adik-adik boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 muka surat 90 hingga 108. Jom kita tengok. Macam biasa adik-adik, sebelum kita nak belajar apa yang kita nak dapat setelah adik-adik belajar dengan Ustaz Mi pada hari ini. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu? Ya, pandai objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, yang pertama sekali adik-adik, iaitu menyatakan maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Maksud, hukum, dalil haji dan umrah. Itu yang pertama, kita akan tahu selepas ini. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Itu banyak tu tajuk tu. Berkaitan tu memang banyak kita nak bahas nanti, kita nak kupas nanti. Okey, yang ketiga adik-adik, iaitu menjelaskan perbandingan antara haji dan umrah. Kita tengok beza haji dan umrah supaya kita dapat tahu perbezaan. Bila kita tahu perbezaan, nanti mudahlah kita nak buat. Yang ni kita tahu, ini haji, yang ni umrah. Okey, itu kita akan tengok. Yang keempat, menerangkan kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Pelaksanaan haji tamattu'. Kenapa haji tamattu' kita nak tengok ni? Padahal ada haji lain, ada haji qiran, kan? Kenapa? Ya, pandai. Sebab di Malaysia kita akan buat haji tamattu'. Jemaah Malaysia kalau pergi Mekah akan buat haji tamattu'. Jadi kita akan tengok bagaimanakah pelaksanaan haji tamattu' ini. Okey? Yang kelima, kita akan rumuskan hikmah haji dan umrah. Okey, itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Jom kita belajar tentang haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk melaksanakan haji dan umrah ini. Adik-adik pun nanti diberikan rezeki, mudah urusan adik-adik. Satu hari adik-adik dapat buat haji dan umrah ini. Amin ya rabbal alamin, InsyaAllah. Okey, jadi yang pertama adik-adik, tentang haji dan umrah ini kita akan tengok dulu apakah maksud haji dan umrah dari segi bahasa dan istilah. Okey, adik-adik boleh tengok di paparan Ustaz Mi di sini. Okey, adik-adik boleh tengok. Ustaz Mi letak sebelah aja supaya adik-adik boleh tahu apakah perbezaan antara haji dan umrah. Kita tengok dari segi bahasa pun dah ada beza, dari segi istilah pun ada beza, dan kita tengok apakah perbezaan. Okey, Ustaz Mi akan bacakan. Bahasa haji, maksud dia dari segi bahasa ialah tujuan dan maksud. Dari segi
istilah bagi haji ialah mengunjung Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Okey, ini adalah haji. Okey, kita tengok sebelah dia pula, iaitu umrah. Okey, umrah dari segi bahasa iaitu ziarah. Nampak tak beza tadi? Tadi haji tujuan dan maksud, umrah pula maksud di ziarah. Kat situ pun dah beza. Okey, dari segi istilah, umrah bermaksud mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa. Ni key dia, keyword dia, kata kunci dia, bila-bila masa. Kalau istilah tadi haji dari segi istilah, dia apa? Pada bulan-bulan haji. Umrah pada bila-bila masa. Haji pada bulan-bulan haji. Umrah pada bila-bila masa. Untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Nampak tak, adik? Jadi di sini pun kita nampak beza dari segi bahasa, dari segi istilah. Dari segi istilah kata kuncinya bagi haji pada bulan-bulan haji, bagi umrah pada bila-bila masa. Itulah perbezaannya. Nampak tak, adik? Cantik. Ini ketara lah perbezaan dia. Okey, kita tengok seterusnya, hukum haji dan umrah. Hukum melaksanakan haji dan umrah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Ni Ustaz Mi merahkan kat situ. Bagi setiap individu yang mukallaf. Mukallaf maksudnya dia telah dibebankan dengan beban syariat. Siapa mukallaf ni? Yang pertama, dia telah aqil. Okey, aqil tu apa? Dia mempunyai fikiran yang waras, berakal. Yang kedua, baligh, cukup umur. Dapat dua ni, dia dikira mukallaf dan juga berkemampuan. Berkemampuan nanti kita akan tengok perbincangan dia, berkemampuan ni apa. Okey, dia okey. Jadi hukumnya wajib bila kita dah jadi mukallaf. Bila setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Nampak adik? Kalau adik-adik tengok dalam rukun Islam, yang kelima apa? Menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, inilah dia rukun Islam kita yang kelima yang kita kena buat. Iaitu haji dan umrah. Maka hukumnya, kalau ada rukun Islam, hukumnya jawablah. Hukumnya pandai, wajib. Okey. Dekat sinilah Ustaz Mi saja bawa kat sini supaya adik-adik dapat perbezaan antara haji dan umrah. Perbezaan pengertian haji dan umrah terdapat pada yang dihitamkan di dalam perbezaan ini. Okey, haji dan umrah, adik-adik tengok hitam dia punya keyword dia, bulan-bulan haji. Nampak? Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, yang lain semua sama je. Okey, umrah pula. Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Baitullah Al-Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa. Bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jelas adik-adik? Dapat dah beza? Dapat tak beza? Pandai, mudah kan? Bila kita dapat tengok macam ni, tu kita tahu dah. Oh, haji rupanya dia ada bulan-bulan haji kita buat. Umrah ni pula bila-bila masa. Oh, macam tu. Kan? Macam tu. Okey, adik. Okey, kita tak nak buang masa, adik. Kita teruskan lagi. Dalil nakli haji dan umrah. Okey, kita tengok dalil kenapa kita diwajibkan untuk mengerjakan haji dan umrah. Okey, yang pertama dalilnya ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji, umrah dan umrah kerana Allah. Di sinilah terletaknya kewajipan kita mengerjakan haji dan umrah. Nampak adik? Cantik. Okey, kita teruskan lagi. Dalil nakli haji dan umrah yang kedua terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
Sadaqallahul azim. Terletaknya dalil yang menunjukkan bahawa wajibnya itu bermula daripada walillahi 'alan nas. Okey, tengok. Dan maksudnya walillahi 'alan nas. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Nampak? Bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Di sini dah terletaknya kemampuan tadi. Syarat diwajibkan ke atas seseorang melaksanakan haji mesti ada kemampuan. Apa tu kemampuan nanti kita tengok. Dan sesiapa yang kufur, dia ada kemampuan, dia cukup syarat-syarat wajib untuk melaksanakan haji itu tadi. Dia ingkar kewajipan ibadah haji itu, dia tak nak buat, dia malas buat, dia tak mau buat, dia kata membazir, dia kata buang masa, dia kata semua ini nonsense. Okey, bila dia cakap macam tu, dia ingkar. Bila dia ingkar, dia menafikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Maknanya Allah Ta'ala, kalau kamu tak buat, tak rugi apa-apa. Sebab apa yang Allah Ta'ala suruh itu, dia akan balik kepada kita untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk iman kita, untuk kita. Sebaliknya kalau kita ingkar, apa jadi pada kita? Kita akan menanggung kesan dan akibat buruk daripada keingkaran kita itu, iaitu dosa dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia kita diazab, hari akhirat lagi-lagilah kita diazab oleh Allah Taala dengan dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah. Wa'iyyazubillah. Ini yang kita takut. Bila kita mampu, cepat-cepat buat. Okey, tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Allah Taala tak berhajat. Bahkan makhluk yang berhajat kepada Allah. Okey, Ustaz Mi dah bentangkan benda ni dalam tajuk Allah yang bernama Al-Ghani. Dekat situ adik-adik boleh jelas lagi apakah maksud Ghani ni. Okey adik, kita teruskan lagi dalil yang seterusnya. Dalil seterusnya ialah hadis. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Riwayat Muslim. Maksudnya, rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, iaitu meyakini serta menerangkan kebenaran. Ini jelas bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ialah pesuruh Allah. Dan engkau mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Lagi sekali disebut berkemampuan. Maknanya apa? Diwajibkan ke atas seseorang itu melaksanakan haji bila sampai kepada dia dicukupkan syarat, iaitu berkemampuan. Ini dalil dia yang menunjukkan bahawa wajibnya kita mengerjakan haji apabila kita berkemampuan. Okey adik-adik, seterusnya kita tengok sekarang ni Ustaz Mi paparkan pula, iaitu syarat wajib haji dan umrah. Ni apa ni? IBBMM ni. Okey, semua ni nak bagi adik-adik mudah ingat. Bukan apa pun, nak bagi adik-adik mudah ingat. Okey, ada berapa syarat wajib haji? Ada 5. Jadi semuanya terkumpul dengan huruf-huruf yang Ustaz Mi letakkan di situ, iaitu I, B, B, M, M. Nanti kita tengok apa dia benda tu. Okey, ada satu lagi formula tu. I, Baba, Mama. I, Baba, Mama. I, Baba, Mama. Dah macam rap lah pula. Okey, tak kisahlah. Janji kita boleh ingat dia, adik. I, Baba, Mama. Apa dia tu? Nanti kita tengok. Okey, yang pertama adik-adik, orang Islam, iaitu Islam, tidak diwajibkan kepada orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan kepada untuk melaksanakan haji dan umrah ini. Kalau dia buat, tak sah pun, sebab dia kafir. Okey, tak diterima amalan dia. Yang kedua, baligh. Baligh, apa dia? Cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak buat, macam mana? Kalau kanak-kanak buat, hukumnya sah.
Haji dia sah, umrah dia sah. Tapi apa? Cumanya kewajipan tu tak lepas. Maknanya bila dia dah cukup umur nanti, dia kena buat juga haji dan umrah ni sekali lagi. Nampak adik? Nampak tak? Sebab syarat wajib haji dan umrah ini bila dah cukup umur. Cukup umur, buat. Okey? Iaitu baligh. Bagi kanak-kanak yang tak cukup umur buat, maka dia kena buat sekali lagi bila dia cukup umur. Okey, yang ketiga, waras tidak wajib kepada orang gila. Ni jelas. Kalau dah nampak gila, tak payah buat lah. Dia tak boleh nak buat. Dia apa pun dia tak ingat. Itu adik-adik pun faham. Ini tak payah jelas. Okey, yang keempat, mampu dari segi kesihatan, keuangan dan keselamatan. Mampu dari segi kesihatan, sihat dia. Keuangan, cukup duit dia. Keselamatan, terjamin keselamatan dia bila dia pergi ke sana. Ini nanti kita akan bincangkan pada bahagian istita'ah tu nanti. Sebab maksud berkemampuan dan berkuasa iaitu istita'ah. Apa dia tu berkemampuan? Dan yang kelima, tidak wajib kepada hamba. Hamba tak wajib, tapi kalau hamba tu buat, ada lagi ke hamba sekarang ni? Kalau ada lah. Kalau hamba tu buat, maka sah haji dan umrah dia. Cuma dia tak diwajibkan, dia tak buat pun tak apa. Faham adik? Cantik. Okey, sekarang kita tengok supaya adik-adik mula ingat. Kita simpulkan. Yang pertama, Islam. Ustaz Mi dah merahkan di situ. I, Islam. 2, B, baligh. 3, B, berakal. 4, berkemampuan. Ustaz Mi merahkan dekat M supaya adik-adik boleh ingat. Mampu, iaitu berkemampuan. Yang kelima, M, merdeka. Jadi huruf dia I, B, B, M, M. Tapi Ustaz Mi tak kisahlah adik-adik ada cara lain, tapi Ustaz Mi nak bagi ingat kepada anak murid Ustaz Mi. I, baba, mama. I, baba, mama. I, baba, mama. I, Islam. Ba, baligh. Baba, apa? Berakal. Ma, mampu, berkemampuan. Seterusnya, mama. Ma apa? Merdeka. Jadi, I, baba, mama. I, Islam. Ba, baligh. Berakal. Ma, mampu, berkemampuan. Kemudian merdeka. Jadi cukuplah. I, baba, mama. I, Islam. Ba, baligh. Berakal. Ma, mampu, berkemampuan. Merdeka. Jelas adik-adik? Adik-adik boleh cuba formula ni supaya adik-adik boleh ingat bila ditanya soalan dalam SPM ataupun peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik adik-adik, seterusnya. Okey, sekarang spektrum ilmu diceritakan pada kita secara detail ciri-ciri berkemampuan. Ciri-ciri berkemampuan adik-adik, yang pertama, cukup perbelanjaan, iaitu untuk mengerjakan haji dan umrah, pergi dan balik. Duit cukup, ada modal untuk pergi dan balik, cukup belanja dia. Jadi dia dikira berkemampuan. Kedua, cukup keperluan nafkah, asas bagi orang di bawah tanggungannya, di bawahnya, iaitu tanggungannya. Jadi kalau dia seorang suami, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan isteri, pastikan segala keperluan isteri, segala duit yang ditinggalkan kepada isteri, cukup belanjanya sepanjang dia meninggalkan isteri dalam tempoh dia mengerjakan haji itu tadi. Nampak adik? Kalau dia tak ada duit untuk diberikan kepada tanggungannya, tak ada makanan, tak ada, orang kata apa, nafkah yang cukup untuk diberikan kepada isteri dan anak-anak, maka dia tidak dikira berkemampuan. Kemudian ada kenderaan pergi dan balik. Kita pastikan kita sekarang kalau pergi sekarang pakai kapal terbang, tiba-tiba tak ada kapal terbang rosak, kapal terbang tak boleh jalan, kapal terbang ada masalah, jadi tak diwajibkan. Tapi kalau ada, itu diwajibkan sebab kita dikira berkemampuan. Aman perjalanan pergi dan balik, maknanya kalau pergi kita selamat. Aman ni maksudnya kita, contoh, kita tak melalui satu tempat yang mempunyai masalah, yang boleh menjejaskan nyawa kita, yang boleh menjejaskan keselamatan kita. Contohnya kita melalui satu negara yang berperang. Kan? Kita pergi
Lah kali kita terpaksa melalui tempat ada peperangan. Dan kemungkinan besar kita punya pesawat boleh jatuh kerana tu. Mungkin dibom dan sebagainya. Itu ada faktor-faktor keselamatan yang bermasalah di situ. Jadi itu tidak dikira aman. Bila tak aman, maka tak wajib. Seterusnya, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan maknanya kita sihat untuk pergi. Kalau kita ada kencing manis, kita ada lemah jantung, nak pergi juga, itu tak payah pergi sebab dia dikira tidak berkemampuan. Okey, itu umum. Sekarang kita tengok khusus bagi perempuan. Ada pengkhususan bagi perempuan dikira sebagai berkemampuan ini. Yang pertama, mendapat keizinan suami atau walinya. Walaupun wajib, haji wajib, umrah ni wajib, kan? Tetapi walaupun wajib bagi seorang perempuan, kod mana pun dia kena minta izin daripada suaminya untuk dia melaksanakan haji dan umrah ini, atau walinya kalau dia seorang yang belum berkahwin. Okey dedek, ditemani oleh suami, nak bermusafir, jadi dipanggil berkemampuan juga, ditemani oleh suami bagi berkahwin. Yang tak berkahwin, mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Ni semua ciri-ciri berkemampuan. Dapat dedek? Okey, kalau tak dapat dia boleh tengok balik apa yang Ustaz Mi kupas tadi, insya-Allah boleh faham. Okey, seterusnya adik-adik, kita tengok rukun haji 6 perkara. Rukun haji 6 perkara. Pertama apa? Pertama, berniat mengerjakan haji. Okey, pertama, niat mengerjakan haji. Niat mengerjakan haji, niat dia macam mana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang pertama. Yang kedua, adik-adik, rukun haji 6 perkara. Yang kedua, wukuf di Arafah. Iaitu berada di Arafah walaupun seketika, bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Ini adalah wukuf di Arafah. Jadi dalam tempoh masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah, kita hendaklah berada dalam tempoh tersebut walaupun seketika. Baru kita dapat melengkapkan rukun haji ni. Itu. Ni yang kedua dia ya. Yang ketiga, rukun haji yang ketiga ialah tawaf di Kaabah, iaitu mengelilingi Kaabah 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Kalau adik-adik tengok peta tu, kan, dia ada satu garis kuning. Garis kuning tu di hujung tu ada lampu hijau sebagai tanda bagi tempat permulaan tawaf. Kena betul dengan Hajarul Aswad. Nampak dia kata. Kalau tengok maksud dia kata apa? Mengelilingi Kaabah 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad. Hajarul Aswad kat situ. Yang hitam tu, yang petak hitam tu Kaabah. Jadi bermula daripada penjuru Hajarul Aswad tu, nampak tu ada garis kuning, di situlah tempat kita mula. Tempat kita mula untuk kita melakukan tawaf. Bermula di situ dan berakhirlah di situ. Tengok dia punya yang hijau tu tadi. Dia tunjuk dah perjalanan kita. Sebanyak 7 pusingan. Ini dipanggil tawaf. Faham adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok rukun haji 6 perkara. Yang keempat ialah sa'i. Sa'i ni apa? Berulang alik sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat tertentu. Adik-adik boleh tengok peta dalam tu. Yang warna kuning tu Safa, Marwah tu warna merah. Okey, begitulah. Kita akan bermula daripada Safa nak pergi ke Marwah. Adik-adik boleh tengok peta tu. Tengok peta tu. Okey, jadi kita tengok perjalanan tu dibulatkan nombor 1. Okey, dikira 1, Safa ke Marwah 1. Itu patah balik tu, Marwah ke Safa jadi 2. Kemudian pergi balik, Safa ke Marwah jadi 3, Marwah ke Safa jadi 4. Kemudian Safa ke Marwah jadi 5, Marwah ke Safa jadi 6, Safa ke Marwah jadi 7. Jadi 7 kali itu
7 kali ulang alik itu bermula di sofa dan berakhir kita punya perjalanan tu selepas selesai ialah di Marwah. Faham adik-adik? Kalau adik-adik tak faham, adik-adik boleh tengok peta ni. Cukup cantik peta ni adik-adik. Dan sebelah tepi tu kalau adik-adik boleh tengok, dan berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil di antara 2 lampu hijau. Nanti kalau adik-adik pergi ke nak buat haji nanti, adik-adik akan nampak ada lampu, ada 2 lampu hijau. Waktu kita melalui lampu hijau tu, kan? Ada tu digariskan tu kan. Hijau tu ada 2 lampu hijau, kita disunatkan untuk berlari-lari anak. Lelaki lah. Yang perempuan tak payah, jalan biasa je. Okey adik-adik? Faham? Itu yang cantik. Yang keempat. Okey, kita tengok yang kelima. Yang kelima pula adik-adik, rukun haji 6 perkara. Yang kelima, bergunting atau bercukur rambut. Boleh tengok gambar dia. Nampak tu? Botak kepala dia adik-adik. Adik-adik kalau pergi sana pasti botak. Pasti botak. Orang lelaki kalau balik dia akan botak. Kenapa jadi botak gitu? Yang perempuan bergunting. Kenapa jadi gunting gitu? Jom kita tengok. Bergunting atau bercukur rambut, ini adalah rukun haji 6 perkara, iaitu yang kelima punya ni. Okey, bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Jelas lah. Bagi perempuan, tak adalah perempuan balik botak. Kalau balik botak tu pelik lah. Sebab orang perempuan di sana mereka bergunting hanya 3 helai rambut. Dan bagi lelaki ya botak. Tengok tu, botak dah kepala dia. Comel je kepala, licin, nampak cahaya tu kan. Nampak cahaya kebotakan tu. Okey, jadi balik tu memang botak. Sebab apa botak? Sebab sunat. Sebab sunat. Bagi lelaki hukumnya sunat bercukur rambut. Okey, jelas? Yang keenam, rukun haji 6 perkara. Yang keenam, tengok gambar tu. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah tengok aku buat ni betul ke tidak. Dia tengok nota dia masa dia belajar haji dan umrah dulu. Kan? Agak-agak Ustaz Mi lah, Ustaz Mi melawak ya. Kan? Tapi itulah dia adik-adik. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Maksudnya bila kita buat haji dan umrah ni, kita kena ikut tertib dia. Bermula dengan niat dan berakhir dengan apa tadi? Dengan bercukur. Dan berakhir yang keenam tadi, tertib. Pastikan tertib. Tertib melakukan perbuatan mengikut urutan. Nak jelas lagi adik-adik? Adik-adik tengok slide Ustaz Mi seterusnya ni. Tengok ni. Rukun haji 6 perkara bermula daripada nombor 1 sampai nombor 6. Jadi kita kena mulalah tertib. Tertib kalau mula dengan nombor 1, niat mengerjakan haji. Nombor 2, kita buat wukuf di Arafah. Nombor 3, kita buat tawaf di Kaabah. Nombor 4, kita buat sa'i. Nombor 5, kita buat bergunting dan bercukur rambut. Okey, yang keenam tertib. Pastikan semua tu berjalan mengikut urutan dia. Dan dekat sini Ustaz Mi nak bawa adik-adik supaya mudah kita nak ingat rukun haji 6 perkara ni. Macam mana nak ingat? Adik-adik boleh tengok ikut kaedah akronim dia yang Ustaz Mi merahkan dekat sebelah ni. Yang kat sebelah sana tu. Okey. Adik-adik boleh tengok NWTSMBT. Buatlah satu ayat supaya adik-adik boleh ingat. Ustaz Mi letak kat situ. Nek Wan tak suka bola tampar. N, nek, niat. W, Wan, wukuf. Tak, T, tawaf. S, suka, sa'i. B, bola, bergunting. T, tertib, tampar. Jadi Nek Wan tak suka bola tampar. Nek Wan tak suka bola tampar. Ingat balik. N tu apa? N, niat. Wan, W, wukuf. Ingat. Kemudian tak suka, T. T apa tadi? T, tawaf. Suka, S. S apa tadi? Sa'i. B, bola. Bergunting. Kan? Dan terakhir, tampar. T, tertib. Jadi mudahlah adik-adik untuk kita ingat, InsyaAllah. Okey, seterusnya adik-adik, kita tengok pula rukun umrah. Rukun umrah 5 perkara. Okey, rukun umrah 5 perkara. Yang pertama sekali, macam biasa, niat. Ustaz Mi letakkan di sini besar-besar supaya adik-adik boleh tengok niat dia macam mana. Niat mengerjakan umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, nombor 1. Ini memang beza. Dari sudut niat umrah dengan niat haji
berbezalah niat dia. Niat umrah lain, niat haji lain. Okey, tu berbeza. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, adik-adik boleh tengok kat sini. Sebab benda ni sama je adik-adik. Okey, kalau adik-adik perasan lah, kenapa jadi 5? Tadi ada 6. Kenapa jadi 5? Yang mana yang kurang? Yang tak sama dengan haji tadi? Cepat. Yang tak sama dengan haji, rasa-rasa apa? Pandai. Tak ada apa tadi? Gambar orang yang angkat tangan tadi tu kan? Gambar orang yang angkat tangan tadi tu kan? Itu apa dia? Itu dia sedang melaksanakan wukuf. Dia tak melaksanakan. Jadi umrah dia tak ada wukuf. Itu beza yang ketara. Haji ada wukuf, umrah dia tak ada wukuf. Okey, jadi mudahlah. Kita nak ingat. Yang lain sama je. Okey, nombor 2 tawaf di Kaabah. Ustaz Mi dah terangkan dah tadi. Nombor 3 sa'i. Ustaz Mi dah terangkan dah tadi. Nombor 4 bergunting atau bercukur rambut. Ini pun Ustaz Mi dah terangkan dah tadi. Nombor 5 tertib pada semua rukun. Ini pun berbeza dengan haji. Di sini pun ada perbezaan adik. Di sini ada perbezaan. Nombor 5 ni perbezaan dengan haji dari sudut tertib. Tertib pada kebanyakan rukun itu haji. Tertib pada semua rukun itu umrah. Itu beza dia adik-adik. Nampak? Cantik. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok perbezaan antara haji dan umrah. Okey, ada 6 perbezaan yang Ustaz Mi bawakan kepada adik-adik supaya adik-adik boleh tengok perbezaannya dan mudah kita faham dan mudah kita nak buat perbandingan dan mudah kita ingat. Itu. Jadi adik-adik boleh tengok sekaligus, adik-adik nampak beza dia. Okey, haji dari sudut niat dia, niat haji lain, niat umrah lain. Dari sudut masa dia haji dikerjakan pada bulan haji saja. Umrah dikerjakan pada bila-bila masa. Dari sudut apa pula? Dari sudut bilangan rukun. Bilangan rukun, haji ada 6 rukun, umrah ada 5 rukun. Dari sudut segi bahasa, haji dari segi bahasa tujuan dan maksud. Dari segi umrah bermaksud, dari segi bahasa dia ziarah. Okey, seterusnya wukuf. Wukuf pula, haji dari wukuf dia ada wukuf. Kalau umrah ada wukuf tak tadi? Tak ada wukuf. Okey, yang terakhir haji dari sudut tertib berbeza dengan umrah. Apa dia? Haji kebanyakan rukun mengikut urutan. Umrah semua rukun mengikut urutan. Nampak adik? Jelas? Cantik. Alhamdulillah. Kita boleh teruskan lagi adik-adik. Ni yang terakhir, insya-Allah yang terakhir adik-adik, spektrum ilmu mengenai tahallul menurut syarah. Tahallul ni apa? Tahallul ni maksud dia membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Bila kita dalam ihram, kita tidak boleh melakukan ada 13 perkara larangan dalam ihram. Yang tu kita akan tengok nanti. Ustaz Mi tak nak bawa kat sini. Cuma adik-adik perlu tahu ada larangan dalam ihram. Jadi kenapa nak kena tahallul? Bila kita dah bertahallul, maka bebaslah kita daripada larangan tersebut dan kita boleh buat pula larangan-larangan tersebut. Apa dia tu? Jom kita teruskan lagi perbincangan ini. Okey, tahallul bagi umrah. Tahallul terbahagi kepada 2. Satu tahallul bagi umrah, tahallul bagi haji. Okey, kita tengok tahallul bagi umrah dulu. Bila kita dah orang kata apa? Dah bertahallul, maka kita boleh buat 13 perkara tadi. Okey, yang sebelum tu dilarang. Okey, para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Ini tahallul bagi umrah. Bila jemaah tu bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i, maka dia bolehlah. Dia dah kira bertahallul, dia dah bertahallul. Maka dia boleh buatlah 13 perkara larangan yang sebelum tadi dia tak boleh buat. Nampak adik-adik? Buat apa 13 larangan tu? Adik-adik nak tahu, nanti adik-adik akan tengok ke episod akan datang. Yang ni Ustaz Mi tak nak cerita dulu, kita faham dulu yang ni tahallul ni apa. Okey, yang kedua, tahallul bagi haji. Tahallul bagi haji terbahagi kepada 2. Satu tahallul awal, yang kedua tahallul sani. Ingat lagi tahallul Ustaz Mi cerita tadi? Tahallul ialah kita dapat melaksanakan, dapat buat larangan yang sebelum tu kita tak boleh buat. Masa ihram tak boleh buat 13 perkara. Tapi bila kita dah bertahallul, maka kita boleh buat 13 perkara tu. Cumanya dalam haji terbahagi pula 2. Satu tahallul awal, satu lagi tahallul sani. Tahallul awal boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan 2 daripada 3 perkara berikut. Bila boleh bertahallul awal ni? Bila boleh bertahallul awal ni?
Bila kita dapat tahlul awal ni? Bila? Bila kita dah laksanakan 2 daripada 3 perkara berikut. Apa dia? Melontar jamratul kubra. Yang kedua, tawaf dan sa'i. Yang ketiga, bercukur ataupun bergunting. Okey, daripada 3 ni, 2 daripada 3 ni kita buat, itu dipanggil tahallul awal. Walau bagaimanapun, kalau kita bertahallul awal, kita masih lagi ada perkara yang kita tak boleh buat. Kita dah tahallul awal, tapi masih ada lagi yang kita tak boleh buat. Apa dia? Adik-adik tengok dekat yang Ustaz Mi letak kat atas sekali. Selepas tahallul awal masih haram. Dah buat tahallul awal, buat 2 daripada 3 perkara berikut yang tadi tu, dah buat, dapat tahallul awal, tapi masih ada lagi 3 perkara yang haram untuk kita buat. Apa lagi? Apa dia? Yang pertama, berkahwin, mengahwinkan atau wakil untuk menerima nikah. Yang kedua, melakukan perkara yang merangsang syahwat. Yang ketiga, persetubuhan suami isteri. 3 ni haram dibuat walaupun kita dah bertahallul awal. Tapi selain daripada 3 ni, kan ada 13 perkara larangan tadi. Selain daripada 3 ni, kita boleh buat. Nampak adik? Cantik. Yang kedua, tahallul sani. Tahallul sani boleh dilakukan setelah menyempurnakan 3 perkara tersebut. Bila berlaku tahallul sani ni? Bila jemaah buat 3 perkara tersebut. Jemaah haji tadi melaksanakan ketiga-tiga. Apa 3 perkara tadi? Yang atas tadi A, B, C. Melontar jamratul kubra dia buat, tawaf dan sa'i dia dah buat, bercukur atau bergunting dah buat. 3 dia dah buat. Maka dipanggil tahallul sani. Bebaslah dia. Selepas tahallul sani, tiada lagi larangan. Bolehlah dia buat 13 larangan tadi yang semasa ihram dia tak boleh buat. Nampak tak, adik? Apa beza tahallul awal dengan tahallul sani? Tahallul awal kita buat 2 daripada 3 perkara tersebut. Iaitu 3 tadi. Contohnya lah daripada 3 ni kita buat 2 je. Melontar jamratul kubra, tawaf dan sa'i. Bercukur atau bergunting tak buat. Maka ia dipanggil tahallul awal. Tahallul sani 3 buat. Melontar jamratul kubra kita buat, tawaf dan sa'i buat, bercukur bergunting buat. Maka ketiga-tiga ni bila kita dah buat, maka kita telah bertahallul sani. Bila kita dah tahallul sani, maka apa jadi adik-adik? Tiada lagi larangan. 13 perkara yang dilarang untuk kita buat ketika dalam ihram. Bebaslah. Nampak adik-adik? Cantik. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah adik. Itulah sekadar untuk episod kali ni. Tak boleh banyak-banyak sebab haji dan umrah ni banyak sangat yang kita nak kena, orang kata apa, nak kena belajar kan? Nak kena belajar, nak kena, orang kata apa, nak kena bagi faham. Jadi Ustaz Mi tak nak buat sekaligus. Kita buat ikut episod. Mungkin ada 3 episod. Ni episod yang pertama. Jadi apa-apa adik-adik, jumpa lagi akan datang. Walau bagaimanapun, macam biasa, satu video Ustaz Mi pasti ada 25 soalan kuis di deskripsi disediakan untuk adik-adik. Untuk adik-adik jawab, tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi supaya kita dapat berjumpa sekali lagi. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan kita supaya mengalir pahala untuk kita. Dan dengan ilmu itu, mengalir juga dakwah yang kita lakukan untuk umat kita, umat Islam, sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Jadi semua adik-adik, jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With